pelaburan di Malaysia. Kita melihat kepada liberalisasi ekonomi ini kerana di peringkat awal beliau memberikan pujian terhadap usaha untuk membuka pasaran Malaysia, tapi pada waktu yang sama beliau juga menyatakan bahawa perlu lebih diperbanyakkan untuk melakukan open capital, transparency, capital market to be moderated dan less control. Jadi ini yang diharapkan oleh mungkin pemuka-pemuka pelabur-pelabur utama dunia di dalam memperkasa Malaysia. Betul. Ini semua dicipta oleh Barat untuk kepentingan mereka. Apabila mereka perlu menyekat dagangan, mereka akan berbuat demikian. Umpamanya dahulu kita jual minyak kelapa sawit. Mereka gunanya kelapa sawit ini menyebabkan sakit jantung. Sampai sekarang ini Amerika tak ingin menggunakan kelapa sawit. Itu non-tariff barrier. Juga berlaku berkenaan dengan pesawat terbang. Kalau dibuat oleh Perancis, kalau nak jual di Amerika, mesti sebahagian daripada pesawat itu dibuat di Amerika. Ini juga satu sekatan. Demikian juga sanction. Apabila dikenakan sanction, maka kita menafikan adanya free trade. Mereka membuat bermacam-macam yang tidak secucuk dengan dakwaan mereka bahawa free trade ini akan membawa kebaikan dan kemajuan kepada siapa saja. Bahkan mereka umpamanya memberi sokongan dan bantuan yang besar kepada pengeluar gandum daripada Amerika. Itu bermakna bahawa mereka mempunyai pandangan yang tidak tertutup kepada free trade. Selalunya kalau kita kaji, mereka tidak suka kepada free trade. Mereka hanya suka kalau mereka boleh masuk ke sini. Saya biasa bertanya kepada orang Amerika juga, ya, awak ada banyak wang dan ada teknologi, dan ini hendaklah dibenar masuk ke negara membangun ini tanpa sekatan. Saya kata negara membangun ini seperti India dengan China, dia banyak penduduk, tak ada tempat, miskin. Jadi apa kata kalau kita penduduk kita juga boleh jemerang sempadan mereka, kerana itulah ekspor kita yang terbesar. Tapi mereka tak setuju. Itu tak setuju. Yang ada kepada mereka nak dipergunakan. Tapi yang ada kepada kita itu mereka tolak. Dan ikan keli umpamanya. Orang Amerika suka makan ikan keli. Jadi orang itu kita tak tahu tu. Saya baca dalam buku ni, dalam newspaper. Dia suka makan ikan keli. Jadi orang Vietnam ini dia pandai ternak ikan keli dan dia ekspor ke Amerika. Dan penternak ikan keli di Amerika berasa terancam. Mereka membuat rayuan kepada kerajaan mereka untuk menyekat kemasukan ikan keli daripada Vietnam. Sebabnya katanya ini bukan ikan keli. Ikan keli yang sebenar adalah ikan keli daripada Amerika. Ikan keli Vietnam ini bukan ikan keli. Dan orang Vietnam terpaksa kambus balik dia punya kolam ikan keli dia. Inikah yang dikatakan free trade ini? Tapi bagi kita dia kata mesti ada free trade supaya barang dia boleh masuk, capital dia boleh masuk, boleh beli bank kita, boleh beli harta punya kita. Tapi kita nak beli sana, kita pun tak ada duit. Ada orang dah. Tun, melihat pada realiti semasa ini, kita masih lagi sebuah negara yang membangun dan kita bermain di pentas yang terbuka di peringkat antarabangsa. Dalam hal apabila negara-negara utama yang lain telah pun meletakkan piawai kebakuan pasaran mereka, this is the standard bagi mereka. Dan kita di waktu yang sama seumpama bermain layang-layang seperti itu nyatakan, sesekali kita harus mengikut, sesekali pula kita harus bertegas mempertahankan kepentingan kita. Apakah strategi yang terbaik dalam konteks negara kita hari ini? Ya, ini kita tidak boleh benar mereka menentukan standard. Standard mesti ditentukan secara standard antarabangsa yang melibatkan rundingan antara semua negara yang terlibat dengan dagangan. Barulah kita boleh terima. Ini segala standardnya ditentukan oleh mereka untuk kepentingan mereka. Dan kita turut. Kita
turut sehingga mereka dapat keuntungan. Umpamanya mereka kata kita patut benar capital mereka masuk Malaysia. Tapi sebenarnya yang berlaku, mereka bawa 10% daripada capital, yang lain semua dipinjam di Malaysia, duit kita. Yang kata pelaburan asing tu sebenarnya bukan pelaburan asing. Kalau tak percaya tanya ni Bank Negara. Dia itu realiti. Saya tahu. Pasal saya ada buat kerja ni dulu. Tun, itu mahalnya pengalaman Tun yang panjang itu dapat melihat apa yang berlaku di dalam agensi-agensi. Cuma Tun, tadi kita di waktu yang sama kita menyatakan bahawa perlu dukungan agensi sebagai contoh agenda Bumiputra berbalik kepada melahirkan pemain Bumiputra di pentas antarabangsa memerlukan dukungan dana dan keuangan yang cukup besar. Apakah ada calonnya dan apakah ada keupayaannya buat masa ini untuk melahirkan pemain Bumiputra di pentas antarabangsa ini Tun? Ada, tapi sedikit sangat. Dan saya fikir kalau diberi peluang melalui affirmative action juga, maka kita akan dapat cetuskan bilangan yang lebih besar Bumiputra yang boleh memainkan peranan dalam antarabangsa. Sekarang ini pun ada yang telah pergi sehingga ke Britain, ke Gulf State dan sebagainya. Ada, tapi amat kecil bilangan mereka. Dan kerana negara Malaysia ini terkenal di Persian Gulf umpamanya, di negara-negara teluk ini, orang lain bukan Bumiputra pun dapat manfaat. Bukan, mereka tidak kata ini bukan Melayu daripada Malaysia ini orang bukan Melayu, kita tak bagilah. Tapi itu tak benar. Mereka bagi asalkan orang ini datang daripada Malaysia. Kerana kita sudah dapat kenalan mereka sebagai sebuah negara yang maju, negara Islam yang maju, dan mereka ingin melayan semua orang Malaysia. Mereka tak ambil kira Melayu, Cina, India ke. Jadi semua orang dapat manfaat daripada dasar kita. Jangan kata Bumiputra aja. Bahkan Bumiputra dapat sedikit sangat daripada peluang-peluang di luar negara. Ya, itu realitinya. Kita ada calon, ada keupayaan, cuma jumlahnya masih terlalu kecil. Kalau kita melihat model Jepun mungkin dengan Sogo Sosialnya, di Korea pula ada konteks Chaebol-nya. Kebetulan besok kita akan meraihkan ulang tahun Proton. Tapi kita mengharapkan Chaebol dan Sogo Sosial kita juga berada di pentas dunia. Itu salah satu model yang boleh diberikan perhatian semula, Tun, untuk melahirkan pemain Bumiputra di pentas antarabangsa. Saya telah perkenalkan Sogo Sosial ini semasa saya berada dalam kerajaan, tapi mungkin saya agak terlalu awal untuk kita mengadakan. Belum difahami pada ketika itu. Belum difahami dan tidak begitu besar. Sebenarnya apa yang berlaku di Korea dan juga di Jepun, di waktu mereka memulakan dagangan, kerajaan memberi sokongan yang cukup kuat, memberi pinjaman mudah kepada ni dan mempertahankan Sogo Sosial ni, Zaibatsu, mereka supaya mereka berjaya. Selepas itu tak perlu lagi lah sokongan. Sebab itu ada Mitsubishi. Ini semua mula oleh pembesar Jepun dengan sokongan kerajaan. Demikian juga di Korea, Park Chung-hee menjemput 12 orang peniaga kecil, repair motosikal saja, tapi menyuruh mereka adakan industri automobil dan memberi soft loan, memberi bantuan, menyekat kemasukan kereta-kereta yang lain dan sebagainya. Dengan itu hari ini kita dapat Hyundai, Kia, Samsung dan sebagainya. Jadi kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk membantu syarikat-syarikat Malaysia supaya kita tidak jadi kita dapat menjadi seperti di Jepun. Mereka membeli teknologi tetapi perusahaan itu adalah perusahaan mereka. Demikian juga dengan Korea, dia mendapatkan teknologi tetapi perniagaan itu perniagaan mereka.